Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada yang saya hormati Dr. Jupri bin Bachotang selaku pensyarah saya dalam kursus falsafah pendidikan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Gabriel Randy Ananyana, pemegang nombor kad matriks BP 23110421. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai pendekatan Vygotsky atau dalam bahasa Inggerisnya lebih dikenali sebagai the Vygotskian approach. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan pelopor ini terlebih dahulu. Jadi beliau merupakan Lev Somyonovich Vygotsky atau lebih mesra dipanggil sebagai Lev Vygotsky. Jadi beliau lahir pada 17 November 1896 di Orsha. Dan beliau memperoleh ijazah dalam bidang undang-undang di Moscow State University pada 1917. Pada tahun 1984 pula, beliau mula bekerja secara profesional di Institute of Moscow dalam bidang psikologi. Jadi maksudnya Vygotsky ini seorang psikologi. Jadi beliau mula bekerjasama dengan Lev Leontief dan Alexander Luria pada waktu ini. Jadi dikatakan bahawa minatnya dalam bidang psikologi agak pelbagai, tetapi beliau lebih cenderung untuk menumpukan perhatian beliau kepada topik perkembangan dan pendidikan kanak-kanak. Jadi untuk pengenalan, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit sebanyak mengenai teori ini. Jadi di mana Vygotsky mengatakan bahawa perkembangan kognitif dan keupayaan pembelajaran kanak-kanak boleh dibimbing dengan interaksi sosial. Interaksi sosial di sini bermaksud komunikasi atau interaksi antara kanak-kanak dengan orang yang berada di persekitaran mereka, contohnya seperti ibu bapa atau guru mereka di sekolah. Orang terdekat selalunya ibu bapa, di mana ibu bapa merupakan orang yang paling terdekat dengan Vygotsky dan ataupun keluarga mereka, seperti abang, kakak, nenek dan datuk. Jadi guru di sekolah pula bertindak sebagai ibu bapa mereka di sekolah, seperti ibu bapa mereka di rumah. Jadi Vygotsky juga mengatakan bahawa dalam teori beliau iaitu teori sosial budaya, Vygotsky mengatakan bahawa interaksi sosial amat penting berbanding penerangan sendiri. Jadi di sini bermaksud uh, kanak-kanak lebih baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau meminta pendapat atau meminta jawapan daripada orang lain berbanding mereka terpaksa berdikari atau menerangkan sendiri sesuatu perkara atau bidang yang mereka minat. Selain itu, teori ini turut mengatakan bahawa kanak-kanak akan menghayati dan belajar daripada persekitaran mereka. Jadi di sini bermaksud kanak-kanak akan cenderung mengambil sesuatu daripada apa yang mereka lihat atau mengaplikasikan sesuatu atau mengadaptasi sesuatu ke ke dalam apa yang mereka buat dalam kehidupan harian. Jadi dalam teori Vygotsky ini beliau mengatakan bahawa terdapat beberapa terms yang perlu diketahui, contohnya seperti yang lebih berpengetahuan ataupun MKO. MKO dikenali sebagai more knowledgeable others dalam bahasa Inggeris. Jadi MKO ini secara ringkasnya bermaksud seseorang yang mempunyai pemahaman atau kebolehan khas yang lebih tinggi daripada seseorang kanak-kanak tersebut atau pelajar berkenaan dengan tugas, proses atau konsep tertentu. Contoh orang yang terlibat dalam MKO adalah guru, orang dewasa maupun komputer. Untuk guru semestinya guru mempunyai kepakaran atau kebolehan khas yang sudah dipelajari di institut. Misalnya, mereka berupaya untuk membimbing atau mendorong kanak-kanak tersebut untuk uh, lebih memahami isi atau topik yang dipelajari di rumah, di sekolah.
Jadi untuk orang dewasa, misalnya ibu bapa atau keluarga mereka di rumah, ibu bapa boleh menolong anak-anak mereka atau membimbing anak-anak mereka, uh, ya anak-anak mereka contohnya semasa kanak-kanak itu meminta pendapat mereka atau menanyakan soalan sesuatu kepada mereka. Jadi ibu bapa dapat memberikan jawapan yang lebih tepat atau afdal kepada kanak-kanak tersebut. Dan contoh yang ketiga itu komputer. Komputer, seperti yang kita ketahui, komputer pada zaman sekarang adalah sangat relevan, di mana maklumat yang kita dapat di internet adalah sangat-sangat tepat kerana pendapat tersebut kita dapat perolehi daripada orang yang lebih pakar, contohnya daripada doktor, daripada yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Jadi kita bergerak kepada zon perkembangan proksimal ataupun ZPD. Jadi ZPD ini merupakan salah satu tunjang utama dalam teori Vygotsky. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ZPD? ZPD merupakan jurang antara apa yang kanak-kanak telah kuasai atau dalam tahap perkembangan sebenar mereka dan apa yang boleh kanak-kanak capai apabila diberikan sokongan pendidikan ataupun potensi pembangunan. Maksudnya ZPD merupakan maksudnya jurang, okey, yang boleh dikuasai oleh kanak-kanak tersebut dan apa yang mereka dapat capai apa kalau mereka dapat dibimbing melalui potensi pembangunan. Jadi apakah peranan untuk ZPD? Jadi peranan ZPD adalah sebagai wawasan ataupun dasar umum mengenai pembelajaran dan pembangunan manusia. Jadi guru-guru atau ibu bapa dapat menggunakan ZPD ini untuk uh, dijadikan panduan lah untuk mengenai pembelajaran dan pembangunan kanak-kanak tersebut. Jadi konsep ZPD juga dapat memperkenalkan pendekatan inovatif yang radikal untuk menilai kebolehan seseorang kanak-kanak tersebut. Seterusnya, kita bergerak kepada scaffolding. Jadi scaffolding secara ringkasnya merujuk kepada bimbingan yang dapat diberikan oleh seseorang guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Itulah yang dimaksudkan dengan scaffolding. Jadi scaffolding ini sangat berkait rapat dengan ZPD, di mana scaffolding merupakan sejenis alat yang digunakan untuk memajukan ZPD. Contohnya seperti aktiviti hands-on, di mana guru-guru dapat menggunakan alat atau alat bantu mengajar, di mana kanak-kanak dapat memahami dengan lebih jelas mengenai subtopik yang dipelajari melalui aktiviti hands-on. Aktiviti hands-on selalunya merupakan aktiviti yang seronok kerana menggunakan alat dan sebagainya. Jadi dalam scaffolding, guru dapat memberikan sokongan minimum bagi membolehkan murid tersebut dapat menguasai subtopik tersebut dengan jayanya. Jadi apabila murid tersebut berjaya menguasai suatu topik itu, guru dapat berhenti dalam membantu atau membimbing kanak-kanak tersebut. Jadi seterusnya kita kita bergerak kepada aplikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran, di mana guru-guru dapat mengaplikasikan teori Vygotsky ini dalam pengajaran harian mereka. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif. Jadi apa yang dimaksudkan dengan model pembelajaran kooperatif? Model pembelajaran kooperatif ini secara ringkasnya di mana kanak-kanak akan berinteraksi dengan orang lain untuk mendapatkan hasil akhir atau produk yang lebih berkualiti berbanding mereka membuat sendiri sesuatu tugas atau soalan tersebut. Jadi model pembelajaran kooperatif biasanya dijalankan secara berkumpulan ataupun dalam secara team building ataupun sebagainya. Jadi melalui aktiviti pembelajaran kooperatif, mereka dapat berkongsi pendapat mereka sesama antara satu sama lain dan saling menambah pendapat atau saling menambah ilmu di antara mereka. Jadi melalui pembelajaran kooperatif ini, pencapaian atau pemantapan kemahiran sosial di antara mereka akan semakin mantap dan semakin meningkat hari demi hari.
Jadi untuk pedagogi pembelajaran sosial ini di mana guru dapat menunjukkan hasil tangan atau contohnya seperti seni lukis atau kemahiran-kemahiran yang tertentu dalam mata pelajaran. Misal pendidikan seni yang sering dipelajari oleh kanak-kanak, jadi guru dapat menunjukkan produk akhir yang cantik untuk uh, menarik minat kanak-kanak tersebut. Jadi apa yang kanak apa tuh yang guru perlulah menjadi role model yang betul, di mana arahan yang tepat dan jelas perlulah diberikan kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak mudah memahami apa yang diajar oleh seseorang guru tersebut. Ya, jadi yang ketiga adalah pembelajaran secara hands-on. Pembelajaran secara hands-on seperti yang saya terangkan sebentar tadi, pembelajaran secara hands-on menggunakan alat atau alat bantu mengajar di mana kanak-kanak dapat memahami dengan lebih jelas jika adanya sesuatu yang lebih tepat seperti gambar raja atau alat yang dapat digunakan. Contohnya pembelajaran secara hands-on adalah bermain membaling dadu atau sebagainya. Pembelajaran secara hands-on ini juga dapat menarik minat kanak-kanak untuk lebih fokus dalam pembelajaran dan pengejaran dalam topik tersebut, terutamanya subjek yang agak sukar seperti matematik dan sains. Jadi akhir sekali ini merupakan rujukan saya yang saya guna pakai dalam penyelidikan atau kajian ini. Terdapat banyak rujukan yang saya gunakan. Jadi dengan itu saya mengucapkan sekian terima kasih kerana menonton video ini, dan saya berharap dengan video ini akan memberikan banyak manfaat kepada yang menonton. Terima kasih.